Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung, nak tengok aktiviti 9.3 iaitu mengkaji pencernaan lipid dalam sampel makanan. Okey, kita tengok yang pertama, penyataan masalah. Apakah hasil tindakan lipase terhadap lipid? Lipase sejenis enzim. Lipid itu adalah substrat. Apakah hasil tindakan lipase pada lipid? Hipotesis. Enzim lipase menghidrolisiskan lipid menjadi asid lemak dan gliserol. Okay, kita tengok pembuluh ubah. Pembuluh ubah dimanipulasikan adalah kehadiran enzim lipase. Pembuluh ubah yang bergerak balas, masa yang diambil untuk warna merah jambu penunjuk phenolphthalein menjadi tidak berwarna. Kita nak tengok masa. Yang dimalarkan suhu 37 darjah Celsius, isi padu minyak yang mewakili lipid, isi padu minyak masak dan isi padu campuran. Bahan yang kita perlukan minyak masak. Minyak masak ni adalah sampel makanan dalam bentuk lipid. Larutan natrium karbonat 0.2 molar, cecair pencuci pinggan mangkuk, penunjuk phenolphthalein, air suling dan enzim lipase. Okey, radas macam biasa kita perlukan 2 tabung uji, rak tabung uji, kukus air 37 darjah Celsius, bicagari 5 ml dan 1 ml, penitis, penutup tabung uji dan jam randik. Okay, kita tengok prosedur dia. Yang pertama, sediakan 2 tabung uji dan labelkan A dan B. Okay, ini A, yang ni B. Nombor 2, isi setiap tabung uji A dan B dengan bahan berikut. Ini semua yang dimalarkan. Isi padu minyak masak 2 ml, A kita isi, B pun kita isi. 1 ml larutan natrium karbonat 0.2 molar. Kita isi dalam A dan juga B, pembuluh ubah yang dimalarkan. 1 ml cecair pencuci pinggan mangkuk juga kita isikan dalam A dan juga B. Juga pembuluh ubah yang dimalarkan. Ini adalah pembuluh ubah yang dimalarkan. Nombor 3, tutup kedua-dua tabung uji dengan penutup tabung uji. Tutup pakai gabus. Goncangkan kedua-dua tabung uji dengan kuat selepas ditambahkan cecair pencuci pinggan mangkuk. Nombor 4, tambahkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam setiap tabung uji dan goncangkan tabung uji. Ini juga adalah pembuluh ubah yang dimalarkan. Nombor 5, tambahkan 1 ml enzim lipase ke dalam tabung uji A dan 1 ml air suling ke dalam tabung uji B. A ada enzim lipase, B tak ada enzim lipase. Kita gantikan dengan air suling. Ini adalah pembuluh ubah yang dimanipulasi, iaitu kehadiran enzim lipase. A ada, B tak ada. Yang keenam, rendam kedua-dua tabung uji dalam kukus air bersuhu 37 darjah Celsius. Pembuluh ubah yang dimalarkan. Kenapa mesti pada suhu 37 darjah Celsius? Kerana suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang optimum
untuk enzim lipase bertindak. Nombor 7, kita rekodkan masa apa? Masa untuk penunjuk phenolphthalein bertukar daripada warna merah jambu ke tidak berwarna. Ini semua penting maklumat ni. Daripada warna merah jambu ke tidak berwarna. Apa maksud ini? Okay, kita tengok. Keputusan. Ini adalah jadual yang kita perlu isikan. Okay? Tabung uji A, masa yang diambil untuk warna merah jambu penunjuk phenolphthalein menjadi tidak berwarna berapa minit, yang ni pun berapa minit. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan. Jadi kita biarkan dulu. Okey. Kita tengok soalan nombor 2 dulu. Satu tu kita tinggalkan dulu. Soalan nombor 2. Apakah tujuan kita menambahkan cecair pencuci pinggan mangkuk ke dalam setiap tabung uji? Kenapa kita kena tambahkan sabun pencuci pinggan mangkuk? A kita tambah, B pun kita tambah. Okey. Jawapannya, kalau awak nak tahu, pencuci pinggan mangkuk ini adalah tujuannya untuk mengemulsikan minyak masak tadi. Pencuci pinggan mangkuk di sini bertindak seperti hempedu yang mengemulsikan lemak menjadi titisan lemak yang kecil. Sebab minyak masak tu satu molekul yang agak besar, dia perlu dipecahkan. Ini minyak masak, satu molekul yang agak besar, dia perlu dipecahkan menjadi titisan-titisan yang kecil. Bila dah jadi titisan yang kecil, barulah enzim apa? Enzim lipase senang bertindak. So enzim lipase ni senang nak bertindak lah. Menjadi apa dan apa? Asid lemak dan glycerol. So ingat ambil jawapan tadi tu. Sebab awak perlu buat laporan eksperimen ini. Okey, nombor 2 kita dah selesai jawab. Terangkan tindak balas yang berlaku di dalam tabung uji A. Terangkan tindak balas yang berlaku di dalam tabung uji A. Okey, tabung uji A. Ada enzim lipase, betul tak? Ada lipid sebagai substrat. Ada pencuci pinggan mangkuk untuk mengemulsikan lemak. Dan ada natrium karbonat 0.2 molar. Natrium karbonat ini berfungsi untuk mewujudkan medium beralkali untuk enzim lipase. Enzim lipase ni dia hanya boleh berfungsi kalau persekitarannya beralkali. Dan ini dibekalkan oleh natrium karbonat. Jadi dia bolehlah buat kerja dia. Kerja dia apa? Menghidrolisiskan minyak masak tadi, lipid, menjadi asid lemak dan glycerol. So ini yang berlaku dalam tabung uji A. So lipid akan ditindakkan oleh enzim lipase menjadi asid lemak dan glycerol. Lipase boleh bertindak sebab ada medium yang beralkali. So, terangkan tindak balas yang berlaku dalam tabung uji A. Okay, yang tu lah. Awak terang yang tu lah. Asid lemak, lipid akan dicernakan oleh enzim lipase menjadi asid lemak dan glycerol. Okay.
Okey, nombor 2 dah jawab. Nombor 3 pun dah jawab. Okey, kita balik kepada soalan nombor 1. Mengapakah penunjuk phenolphthalein digunakan dalam eksperimen ni? Kenapa kita gunakan penunjuk phenolphthalein? Okey, awak tengok sini ya, saya terangkan. Ini kan ada enzim. Ni ada enzim. Yang ni ada air suling. Air suling maksudnya tak ada enzim. Bila tak ada enzim, maksudnya pencernaan lemak tidak boleh berlaku. Okey. Apa kaitannya dengan larutan phenolphthalein? Okey, larutan phenolphthalein ni adalah satu larutan untuk nak menguji pH larutan. pH larutan. pH larutan. Okey. Di awal eksperimen ini, kita masukkan natrium karbonat, betul tak? Okay, natrium karbonat akan menjadikan medium dalam tabung uji A itu beralkali. Okay. Lepas tu kita titiskan phenolphthalein. Phenolphthalein akan menjadikan larutan kat dalam tabung uji itu warna merah jambu. Warna merah jambu. Selepas tindak balas ini selesai, okay, sekejap cikgu tukar lipid akan dipecahkan oleh enzim lipase menjadi asid lemak dan gliserol. Selepas beberapa ketika, selepas lipase habis mencernakan lipid ni tadi, terbentuklah asid lemak dan gliserol. Apabila terbentuk saja asid lemak ni, asid lemak ini akan menjadikan medium beralkali dalam tabung uji A. Asid lemak ni akan meneutralkan. Sebenarnya asid lemak dan gliserol ni akan meneutralkan pH alkali dalam tabung uji A. Maksudnya, kalau larutan dalam tabung uji itu sudah neutral, dia akan bertukar menjadi jernih. Faham? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, di awal eksperimen ada natrium karbonat. Natrium karbonat ni perlu untuk enzim lipase bertindak. Mesti kena ada. Okey, ada enzim lipase. Enzim lipase pun akan mencernakan lipid. Sebelum kita masukkan lipase, kita masukkan phenolphthalein, betul tak? Bila kita masukkan phenolphthalein, larutan tu akan bertukar menjadi warna merah jambu, pink. Okey, lepas tu enzim lipase pun bertindak kat atas lipid. Dia pun mencernakan asid lemak dan gliserol. Sebaik saja terhasilnya asid lemak dan gliserol, asid lemak dan gliserol ni boleh meneutralkan larutan beralkali tadi. Jadi apabila larutan beralkali itu sudah neutral, dia akan turn kepada warna jernih. Bila awak nampak warna jernih, bermaksud dalam larutan itu sudah ada asid lemak dan gliserol. Kalau kita tak letak phenolphthalein, kita memang tak nampak. Kita mana boleh nampak asid lemak dan gliserol dalam larutan tu? Memang tak nampak. Tapi macam mana kita nak tahu dia wujud? Kita tengok warna. Kalau larutan phenolphthalein itu sudah bertukar menjadi warna jernih,
bermaksud sudah ada asid lemak dan glycerol. Asid lemak dan glycerol ni dia akan meneutralkan phenolphthalein yang berwarna merah jambu tadi. Apabila larutan itu telah neutral, dia akan bertukar menjadi jernih. Jelas Jadi kalau kita tengok keputusan kat sini, kalaulah kita buat eksperimen ni, antara tabung uji A dengan B, tabung uji B, awak tulis sini, masa yang diambil untuk warna merah jambu penunjuk phenolphthalein menjadi tidak berwarna. Yang ni tidak bertukar. Tulis ni. Warna merah jambu tidak akan bertukar warna. Yang ni awak tulis. Warna merah jambu bertukar menjadi jernih selepas, contohnya berapa? 5 minit ataupun 10 minit. Selepas suatu jangka masa dia akan bertukar jadi jernih. Maksudnya sudah ada asid lemak dan glycerol. Yang ini sebab tak ada enzim, warna merah jambu tidak akan bertukar menjadi jernih. So, soalan nombor 1. Mengapakah penunjuk phenolphthalein digunakan dalam eksperimen ini? Jawapannya adalah untuk mengesan kehadiran asid lemak dan glycerol. Ya? Okey, nombor 1 dah jawab. Nombor 4. Jelaskan keputusan yang diperolehi dalam tabung uji B. Keputusan yang kita dapat dalam tabung uji B adalah larutan merah jambu tidak akan bertukar warna. Kenapa? Kerana dalam tabung uji B tidak berlaku pencernaan lipid. Kerana tiada kehadiran enzim lipase. Jadi kita dah jawab soalan 1, 2, 3 dan 4. Kesimpulan. Adakah hipotesis diterima? Awak tulis hipotesis diterima. Titik. Nyatakan satu kesimpulan sesuai. Awak salin semula hipotesis yang tadi tu. Okey? Jadi kat sini masa yang diambil untuk warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. Kat sini contohnya Rana, awak tulislah 5 minit contoh. Yang ni apa? Tidak akan bertukar warna. Awak tulis kat sini tidak akan bertukar warna. Okey? Dan seperti biasa, cikgu nak awak salin laporan eksperimen ni dalam buku laporan eksperimen. Okey?